Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekelas Fakta 29 Mei 2023 bersama saya Pia Nadia. Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin menfailkan saman fitnah berjumlah RM1 juta terhadap Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Mat Yunus. Peguam Khairi menfailkan saman tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 Mei yang lalu. Rit saman bekas menteri itu berkisar sidang media Jamal ketika Perhimpunan Agung UMNO di World Trade Center WTC Kuala Lumpur pada 14 Januari lalu. Ketika sidang media itu, Jamal dilaporkan berkata dia akan membuat aduan kepada Lembaga Disiplin UMNO terhadap Khairi berhubung dakwaannya ada usaha untuk membawa pengundi hantu ke perhimpunan itu. Kemudian pada 27 Januari, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan mengumumkan Khairi dan beberapa pemimpin lain dipecat berhubung tuduhan melanggar disiplin parti ketika PRU15. Khairi antara lain mendakwa kenyataan Jamal ketika sidang media itu membayangkan dia sebagai individu yang tiada integriti dan kewibawaan sebagai pemimpin. Tuntutan saman itu juga mendakwa kenyataan Jamal membayangkan bahawa Khairi terlibat dengan rasuah untuk menimbulkan perpecahan dalam kalangan anggota UMNO demi kepentingan peribadi. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menafikan dakwaan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa PKR ada menawarkan parti itu untuk menyertai kerajaan. Sebaliknya, Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan berkata pihaknya juga tidak tahu bagaimana dakwaan itu timbul. Sedangkan, kata Rafizi, beliau terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 lepas. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata demikian selepas menghadiri sesi lipat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025 di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor semalam. Kemarin Abdul Hadi mendakwa pernah dihubungi beberapa kali oleh orang tertentu yang didakwa menawarkan PAS menyertai kerajaan perpaduan. Ya, ada orang hubungi saya. Berapa orang ajak Khairi nak berjumpa dengan tawaran-tawaran supaya PAS menyertai kerajaan. Kerana jumlah PAS paling besar. PAS 43 kerusi. PKR 30 je. 30. Dalam keadaan 30 kerusi ini, sebelah kerusi adalah bukan Islam, bukan Melayu. 19 saja yang Islam, itu PKR. Dalam keadaan DAP, 3 orang Melayu daripada 40. 37 adalah bukan Melayu. Kalau campur gabungan itu, kerajaan didominasi oleh bukan Islam. Dia nak ajak PAS. Dia PAS duduk di belakang, bukan duduk di depan. Patutnya bila buat kerajaan, parti yang besar lah yang memimpin. Dalam pada itu, Lim Kit Siang berkata dia tidak terkejut sekiranya Presiden PAS Abdul Hadi Awang gagal mendedahkan individu yang menawarkan parti itu untuk sertai kerajaan perpaduan. Veteran DAP itu mengulas gesaan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi yang mencabar Hadi untuk mendedahkan identiti individu terbabit. Menerusi satu kenyataan, Kit Siang berkata dia tidak terkejut kerana sebelum ini Hadi juga gagal memberikan bukti di atas pelbagai tuduhan liar dan tidak masuk akal yang dilemparkannya terhadap DAP. Mengulas lanjut, Kit Siang berkata agak memalukan apabila Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meminta Hadi berhenti berangan mengenai tawaran itu. 2 hari lalu, Hadi mendakwa dia beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Hadi mempersoalkan tawaran itu dengan berkata ia sepatutnya memberi kelebihan kepada PAS kerana parti itu mempunyai kerusi parlimen lebih banyak daripada parti lain. Susulan kenyataan Hadi itu, Kit Siang bertanya adakah Hadi mahu menjadi Perdana Menteri memandangkan Hadi memberikan alasan tersebut. Tambah Kit Siang, perkara ini menunjukkan ketiadaan kejujuran Hadi dalam cubaan menyertai kerajaan perpaduan kerana dia lebih berminat dengan dominasi PAS dan bukannya perpaduan. Berita seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempunyai tanggungjawab untuk membuktikan dakwaan bahawa Perikatan Nasional menerima dana daripada syarikat judi. Demikian kata Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Muhammad Sanusi Mat Noor dalam hantaran di media sosialnya hari ini. Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah semalam dilaporkan
mencabar Anwar untuk mengemukakan bukti bahawa PM menerima dana judi. Saya rasa dia daripada awal itu hanya isu politik saja. Daripada awal isu politik ya, timbulkan persepsi. Persepsi ini ada betul, ada tak betul. Kebanyakan tak betul. Asas kepada semua dakwaan itu ialah sila buktikan. Pasal dia tuduh. Takkanlah orang yang dituduh pula kena bukti. Beban bukti terletak pada si penuduh. Sila kemuka. Habis selesai cerita tu. Jadi tak payah duk cakap banyak kali kan. Saya pun tak mau ulas pada. Sila kemuka bukti. Terima kasih. Perdana Menteri sebelum itu dilaporkan berkata, beliau tidak akan mengeluarkan kenyataan jika tiada asas. Beliau meminta Muhyiddin Yassin membaca dengan lengkap kenyataannya berhubung dana judi yang didakwa melibatkan PN semasa kempen PR 2015 sebelum mengambil tindakan undang-undang. Pada Khamis lalu, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said memaklumkan siasatan SPRM mendapati tiada unsur penerimaan rasuah termasuk sumber dana oleh parti kerajaan ketika itu seperti yang didakwa. Individu didakwa menghilangkan 24.8 juta ringgit daripada Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan didakwa memindahkan wang berkenaan menggunakan identiti 9 kaki tangan lain. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Ahmad Zahid Hamidi berkata, penolong akaunten itu telah melakukan perbuatan licik itu selama 8 tahun. 9 individu di dalam kesedar telah digunakan ID-nya oleh individu berkenaan untuk melakukan penyelewengan wang kesedar hampir 25 juta. Satu tempoh yang panjang ini saya fikir adalah satu perbuatan yang licik yang dilakukan oleh penolong akaunten yang berkenaan. Saya mengambil tindakan yang tegas dan saya tidak akan pernah berkompromi. 2 hari lalu, seorang penolong akaunten kesedar ditahan bagi membantu siasatan kes pecah amanah melibatkan kerugian hampir 25 juta ringgit. Ketua Polis Kelantan Muhammad Zaki Harun berkata, hasil siasatan awal mendapati kejadian salah laku ini dilakukan oleh suspek sejak tahun 2016 hingga Mei 2023. Seorang daripada 5 pegawai Kementerian Sumber Manusia yang ditamatkan kontrak berhubung salah guna kuasa telah pun dipecat dari jawatan yang sama 15 tahun yang lalu ekoran banyak salah laku. Bekas Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata, pegawai terbabit juga adalah lantikan politik dan bekerja di pejabatnya pada 2008 selaku Ahli Parlimen Ipoh Barat. Ahli Parlimen DAP itu berkata, Menteri Sumber Manusia Wiswa Kumar yang juga daripada parti yang sama pada masa itu adalah setiausaha politiknya dan oleh itu dia mengetahui punca pegawai itu dipecat daripada jawatan terbabit. Mengulas lanjut, Kulasegaran berkata dia terkejut pegawai itu berada dalam kerajaan perpaduan. Sementara itu, Kulasegaran berkata masih terlalu awal untuk menyingkirkan Siva Kumar sebagai menteri hinggalah SPRM mengesahkan ada salah laku dibuat. Awal bulan ini, Malaysia Kini melaporkan 5 pegawai Menteri Sumber Manusia itu ditamatkan perkhidmatan mereka berkuat kuasa serta-merta manakala seorang lagi dipindah ke jawatan perkhidmatan awam. Kesemuanya dilantik oleh Siva Kumar. Ketika itu, sumber berkata sebahagiannya dipecat ekoran siasatan SPRM manakala yang lain kerana prestasi kerja yang tidak baik. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.